saya Nur Izzati binti Rafi. Saya dari tingkatan 6 dan bersekolah di Ma'had Tahfiz Al-Khairiyah Mersing. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian qisas. Apa itu qisas? Qisas dari segi bahasa ialah mengikut kesan yang ditinggalkan. Dari segi istilah pula ialah menghukum penjenayah sama seperti perbuatan yang telah dilakukannya terhadap mangsa yang melibatkan fizikal sama ada perbuatan membunuh atau mencederakan anggota. Sebelum itu, nama saya ialah Fadiah Adidah binti Abdul Jawad daripada kelas tingkatan 6. Dari kisah firman Allah Ta'ala, Surah Al-Baqarah, ayat yang ke-178, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisasu fil qatl al-hurri bil-hurri wal 'abdu bil-'abdi wal unsa bil-unsa. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menjalankan hukuman qisas, ini balasan yang seimbang dalam perkara orang yang mati dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan. Ayat ini mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan hukuman qisas ke atas orang yang membunuh. Nama saya Alani Fatini binti Azul Nizam, tingkatan 6 Banat, akan meneruskan mengenai hukuman qisas. Yang dalam bahasa Arab, qisas adalah sama seperti hukuman hudud juga, iaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadis. Hukuman qisas adalah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Selanjutnya, saya akan meneruskan tentang dia jenis kesalahan yang boleh dikenakan qisas. Yang ini ada dua. Yang pertama, pembunuhan yang sengaja, iaitu dengan niat dan adanya senjata yang boleh membunuh orang. Contohnya, seseorang yang menikam orang lain menggunakan pisau dengan sengaja. Kedua, mencederakan dan memotong anggota orang lain tanpa rasa bersalah dan tanpa ada niat yang sewajarnya. Saya perkenalkan diri, nama saya Nur Khadijah binti Muhammad Nizam daripada kelas tingkatan 6 Banat. Baiklah, kita berpindah kepada syarat pelaksanaan hukuman bagi perlakuan qisas. Perlakuan qisas terbahagi kepada dua, qisas pembunuhan dan qisas mencederakan anggota badan. Kita bergerak kepada syarat qisas pembunuhan terbahagi kepada 6. Pindah kepada qisas mencederakan anggota badan terbahagi kepada 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elena Azika binti Misri daripada kelas tahun 6 Banat, ingin menerangkan tentang syarat pelaksanaan hukuman bagi perlakuan qisas. Baiklah, perlakuan qisas kat sini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah qisas pembunuhan dan yang kedua adalah qisas mencederakan anggota badan. Saya pergi kepada qisas yang pertama, iaitu adalah qisas pembunuhan. Baiklah, syaratnya ada 7, iaitu yang pertama adalah baligh, yang kedua adalah berakal, yang ketiga bukan asal keturunan mangsa jenayah. Maksud kat sini, mangsa yang dibunuh tu bapa dia bukanlah berogol, mak dia bukanlah pembunuh, atuk dia bukanlah pencuri, bukan. Maksudnya kat sini orang yang dibunuh tu keturunannya baik-baiklah, macam tu. Yang keempat adalah pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Maksud pembunuhan dilakukan sengaja ni maksudnya pembunuhan yang terancang lah, bukanlah daripada segi kemalangan ke ataupun terbunuh ke ataupun bunuh secara tak sengaja ke, bukan. Yang keenam adalah setaraf dengan mangsa daripada segi agama. Maksud kat sini, pembunuh dengan mangsa yang dibunuh tu agama mereka adalah sama, maksud adalah dua-dua Islam, ataupun mangsa dan pembunuh adalah dua-duanya bebas. Bebas maksud kat sini adalah merdeka lah, bukanlah seorang hamba, seorang merdeka, bukanlah seorang Islam, seorang kafir, bukan. Yang terakhir adalah darah mangsa adalah terpelihara menurut Islam. Maksud darah mangsa terpelihara menurut Islam ni adalah darah orang Islam lah, bukannya macam darah yang tak terpelihara. Maksudnya membunuh orang yang halal darahnya ni tak layak untuk kita kenakan hukuman qisas. Siapa darah yang halal untuk kita bunuh ni? Adalah orang yang murtad. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Hanan Naziha binti Muhammad Azam. Saya merupakan pelajar daripada kelas tingkatan 6 Banat. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang syarat pelaksanaan hukuman bagi perlakuan qisas yang kedua, iaitu
kisos mencederakan anggota badan. Yang pertama, orang yang membunuh itu hendaklah baligh. Tidak boleh dilaksanakan hukuman kisos itu sekiranya masih budak-budak atau sebagainya. Kemudian, yang kedua pula, pembunuh itu mestilah berakal. Ini bermakna tidak boleh dilaksanakan kisos itu sekiranya pembunuh itu orang gila atau nyanyuk atau sebagainya. Yang ketiga, pembunuh itu mestilah bukan daripada keturunan mangsa bunuh itu tadi. Jap. Maksud asal keturunan tadi ialah seperti ibu bapa, datuk atau nenek. Yang keempat pula, orang yang membunuh itu hendaklah setaraf dengan mangsa tu. Maksudnya kat sini, kalau dari segi agama, kedua-dua mangsa dan pelaku tadi mestilah sama-sama Islam. Tidak boleh kalau salah satu kafir atau salah satu Islam. Okey, kalau dari segi kebebasan diri pula, kedua-duanya pula mestilah merdeka. Seterusnya, yang kelima, kecederaan itu mestilah dilakukan dengan niat yang sengaja oleh si pelaku tadi. Yang keenam, anggota badan yang hendak dikisos tu mestilah sama dengan anggota mangsa yang dicederakan tadi. Contohnya, tangan kanan dengan tangan kanan, tangan kiri dengan tangan kiri. Begitu. Okey. Seterusnya, yang ketujuh, keadaan anggota yang dicederakan tadi tu juga kena sama dengan anggota yang hendak dikisos. Maksudnya kat sini, tangan yang sihat tak boleh dipotong dengan keadaan dia cederakan tangan yang lumpuh. Sebab itu tak ada beri kesan apa-apa pun pada si tangan yang lumpuh tadi. Tapi dibolehkan kalau kita potong tangan yang lumpuh kerana dia cederakan tangan yang sihat tadi. Okey, akhirnya anggota yang dicederakan itu mesti sudah terputus daripada sendi. Sebab apa? Sebab kalau tak terputus, hukuman kisos tadi tak boleh dilaksanakan jika kecederaan itu hanya menyebabkan cala, luka atau terpotong sikit je, tak sampai terputusnya sendi itu.